Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai saat ini Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita teruskan memperbanyakkan amal ibadah, di samping kita meneruskan aktiviti harian kita dan sebagainya. Allah masih lagi memberi peluang dan juga memberikan kesihatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan ini yang penuh dengan dugaan dan cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar saya ucapkan pada semua sahabat-sahabat, para penonton yang menonton rancangan live kuliah online kita pada hari ini. Semoga Allah kurniakan kesihatan kepada kita semua dan memberkati usia kita, umur yang Allah berikan, serta melimpah ruahkan lagi rezeki pada kita semua, insya-Allah, amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua, sidang penonton semua, tentang kelebihan Al-Quran dan juga pembaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sekarang ini masih lagi berada dalam bulan Ramadan, yang mana pada hari ini bersamaan dengan 11 Ramadan. Bermakna kita sudah pun melepasi fasa pertama dalam bulan Ramadan ini. Makna kita sudah pun habis 10 hari dan kita masuk pula pada fasa yang kedua, 10 hari yang kedua. Maknanya masuk hari ini, hari yang ke-11, menunjukkan bahawa tinggal ada balance 19 hari lagi. Tengok, sekejap saja. Itu hari kita kira-kira lebih kurang dalam 20 lebih hari bulan puasa ni. Sekarang tinggal belas-belas saja. Pejam celik, tengok, sekejap saja kan. Walaupun kita kadang-kadang rasa mengeluh bila lah nak buka puasa, bila lah nak habis puasa ni, nak raya pula kan. Walaupun raya tahun ni macam sedih je, tapi tengok, punyalah cepat masa berlalu. Hari ini dah masuk ke-11 dah. Hari yang ke-11 kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan juga dikenali sebagai Syahrul Siyam, dan antara yang lain juga dikenali sebagai Syahrul Quran. Kenapa bulan Ramadan ini dikenali sebagai Syahrul Quran? Kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang mana padanya diturunkan Al-Quran, yang iaitu pada 17 Ramadan, yang biasanya kita sambut malam nuzul Al-Quran. Sehingga kan dalam Al-Quran merakamkan pada surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyebut, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu ialah padanya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelasan minal huda wal furqan, tentang petunjuk dan juga menjadi penjelasan antara yang hak dan juga yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, menjadi satu kelaziman bila tibanya Ramadan, kita akan membiasakan diri menghidupkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Oleh kerana bertepatan bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran, jadi kita mengambil peluang ini pada saban tahun. Setiap kali bulan Ramadan, tibanya bulan Ramadan, kita akan menghidupkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ni tak sama macam kita baca Al-Quran pada bulan yang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bulan Ramadan ini ganjarannya ibarat macam kita melakukan amalan yang wajib pada bulan yang lain. Tuan-tuan, membaca Al-Quran ini walaupun ianya bukanlah menjadi wajib, tetapi hukumnya adalah sunat. Namun apabila kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, ganjaran dia ibarat macam kita melakukan amalan yang wajib pada bulan yang lain. Oleh kerana itulah ganjaran fadilat membaca Al-Quran di bulan Ramadan ni menjadi lebih keutamaannya berbanding pada bulan-bulan yang lain. Di samping Al-Quran itu sendiri ada fadilat-fadilat dia. Jadi oleh kerana itulah pada hari ini saya akan berkongsikan pada tuan-tuan berkenaan dengan kelebihan Al-Quran dan juga orang-orang yang membaca Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada di antara kita yang rajin membaca Al-Quran namun tidak tahu tentang fadilat ataupun kelebihan membaca Al-Quran ini. Tuan-tuan, ambil tahulah tentang kelebihan ini, kerana ianya terdapat 1001 kelebihan, ataupun dengan kata lain terdapat banyak sangat kelebihan apabila kita berdamping dengan Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang membaca Al-Quran ini dia mendapat kelebihan dunia dan akhirat. Di dunia ni antara kelebihannya, yang pertama, dia diiktiraf sebagai sebaik-baik manusia. Maknanya bila sebut di dunia, maknanya di akhirat pun dia akan dapat. Tapi di dunia ni dia dah boleh rasa dah. Yang pertama sekali, bila dia membaca Al-Quran, bila dia rajin baca Al-Quran, pertama sekali kelebihannya dia diiktiraf sebagai sebaik-baik manusia, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris best man. Biasa kalau kita dalam kehidupan kita seharian kan, bila kita dapat satu award ataupun ganjaran, kita dapat contohnya pekerja cemerlang, pekerja terbaik, ataupun kalau orang yang dalam bidang lakonan dapat anugerah pelakon terbaik dan sebagainya. Jadi terasa macam kita ni duduk di kedudukan yang sangat hebat lah kan, berbanding dengan orang lain. Tapi orang yang membaca Al-Quran dijamin kedudukan dia dunia dan akhirat, dia adalah sebaik-baik manusia. Kerana Nabi SAW bersabda yang bermaksud khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Tuan-tuan, dua golongan ini, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran, Nabi kata adalah sebaik-baik manusia di antara kamu. Kerana itulah orang-orang yang membaca Al-Quran, bahkan yang mengajar Al-Quran ini di dunia serta di akhirat telah diiktiraf sebagai sebaik-baik manusia yang berada di dunia ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian di antara kelebihan yang lain yang mana kita boleh rasa sejak di dunia lagi kita boleh rasa apabila kita berdamping dengan Al-Quran ini. Yang kedua, Allah angkat martabat golongan orang-orang yang membaca Al-Quran ini. Allah angkat martabat ahli-ahli Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang banyak membaca Al-Quran. Kerana melalui sabda baginda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran ini. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, dengan sebab Al-Quran ini Nabi kata Allah akan angkat martabat seseorang dan merendahkan martabat yang sebahagian yang lain dengan sebab Al-Quran ini. Bermakna Al-Quran ini apabila ada yang tidak mengambil manfaat dan menolak Al-Quran ini, maka Allah akan merendahkan martabat dia di dunia, sejak di dunia ini lagi, bahkan di akhirat. Tuan-tuan,
Orang-orang yang membaca Al-Quran, Allah angkat level dia, berbanding dengan orang lain. Allah angkat martabat. Ni Allah yang angkat martabat ni tau. Maksudnya Allah yang iktiraf kita. Kalau kita bila mana bos kita naikkan pangkat kita ataupun upgrade lah kita punya taraf kita dalam pekerjaan kita, kita rasa macam hebat lah, rasa macam bangga dah lah kan. Itu daripada bos kita. Tapi ini daripada Tuhan yang menciptakan bos kita, bahkan yang menciptakan seluruh alam ini, mengangkat martabat orang-orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah kelebihan yang kedua yang saya sebutkan di sini. Seterusnya, kelebihan yang ketiga yang boleh dirasa sejak kita hidup lagi di dunia ini, orang-orang yang membaca Al-Quran, dengan sendirinya Al-Quran ini melayakkan dia menjadi seorang imam ataupun ketua. Tuan-tuan, Al-Quran ini menjadi satu kayu ukur bagi seseorang itu, sama ada dia ini layak ataupun tidak menjadi seorang imam dalam solat ataupun seorang ketua yang akan mentadbir keluarga dan juga negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud orang yang paling layak mengimami kaum dalam sembahyang ialah mereka yang paling fasih membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Bermakna apa tuan-tuan? Orang yang paling fasih baca Al-Quran adalah orang yang paling layak jadi imam. Tuan-tuan, hari ini kita di rumah, di masjid dah tak boleh dah. Kalau di masjid kita dah serah pada yang pakar lah, serah ada imam yang berkelayakan, jadi kita jadi makmum saja. Tapi sekarang di rumah kita telah diamanahkan untuk menjadi imam, maka adalah terlebih baiknya kita ini meletakkan diri kita sesuai sebagaimana layaknya seorang imam. Maknanya kita perbetulkan bacaan kita, kita baiki bacaan Al-Quran kita kalau kita masih lagi di tahap yang sederhana. Kerana apa? Kerana bukan sebarang-sebarang orang yang boleh dilantik menjadi imam ataupun seorang ketua. Bukan sebarang-sebarang. Kerana Nabi SAW sendiri menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata orang yang paling fasih baca Al-Quran adalah orang yang paling layak. Sehingga kan dalam fiqah, kalau sekiranya dalam satu-satu jemaah tu adanya orang yang faqih dan satu lagi orang yang fasih baca Al-Quran, maka yang fasih baca Al-Quran itu lebih layak jadi imam. Akan tetapi kalau orang yang fasih baca Al-Quran ini dia faqih juga dalam agama, maka dialah yang paling layak, sebab dia ada dua ni. Tapi yang utama adalah mestilah dia fasih membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah kelebihan orang yang berdamping sehingga dia fasih membaca Al-Quran. Dia secara automatik layak diletakkan sebagai orang yang memimpin, orang yang berada di hadapan, orang yang menjadi imam, menjadi ketua. Ini adalah pengiktirafan yang syariat bagi pada orang-orang yang fasih membaca Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nak jadi fasih baca Al-Quran ni, orang kata permulaan dia apa? Permulaan dia kena baca Al-Quran lah, kena belajar. Kalau tak belajar, belum tentu boleh jadi fasih. Belum ada lagi satu orang manusia lahir-lahir je terus dah pandai baca Al-Quran, melainkan orang-orang yang dipilih Allah lah. Tapi kalau di kalangan kita ni rasa belum pernah wujud lagi. Saya sendiri pun sejak saya keluar pada perut mak saya lahir je, saya belum pandai lagi baca Quran. Saya ada melalui proses. Saya belajar Iqra. Selepas Iqra baru masuk Muqaddam, surah-surah lazim, kemudian barulah masuk Quran. Itu pun orang kata bersilih ganti dengan rotan dan sebagainya, barulah betul-betul boleh mahir. Tapi tak apalah, itu proses lah kan. Nak ceritanya, sebelum nak jadi mahir, sebagaimana yang Nabi sebutkan, orang yang paling fasih ni membaca Al-Quran ni, orang yang layak dijadikan imam, sebelum nak jadi fasih ni ada proses dia. Kita mesti bermula dengan
pembelajaran. Maknanya kita kena belajar, kemudian bertalaqi, mahirkan, barulah kita akan sampai ke tahap yang fasih membaca Al-Quran. Sehingga melayakkan kita berada pada kedudukan sebagai seorang imam, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keempat, antara kelebihan yang boleh kita rasai lagi semasa kita hidup di dunia ini, apabila kita berdamping, apabila kita membaca Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran ini menjadi penyembuh. Kelebihan yang keempat, Al-Quran ini menjadi penyembuh segala penyakit rohani dan jasmani. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu tidak lain tidak bukan menjadi penyembuh, ma huwa shifa' wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Al-Quran tentang Al-Quran ini adalah penyembuh, ataupun kita boleh kata ubat lah, ubat bagi segala penyakit kecuali mati, ubat bagi segala penyakit rohani dan juga jasmani. Mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita ataupun sidang penonton yang sedang menonton rancangan ni, orang yang mahir dalam bidang perubatan, khususnya perubatan Islam. Kalau orang yang belajar perubatan Islam dan ada pengalaman merawat orang-orang yang sakit, sememangnya dia orang mesti tahu tentang kelebihan Al-Quran ini menjadi penyembuh segala penyakit. Biasalah kalau orang ada sakit, contoh kan, sakit biasa, kalau kena rasuk, apa yang kita akan buat supaya dia sembuh daripada kena rasuk tu? Adakah kita pasang lagu nasyid ke? Ataupun kita pasang lagu-lagu Metallica ke untuk bagi dia sembuh? Rasanya lagi tambah teruk adalah, kan? Sebaliknya, bacaan Al-Quran lah yang dihidangkan pada orang-orang yang mengalami penyakit. Macam tadi, kalau kena rasuk, kita akan bacakan Al-Quran, surah-surah yang tertentu, dan alhamdulillah dengan izin Allah terbukti penyakit tersebut sembuh. Orang yang kena rasuk, kena gangguan gangguan makhluk halus ni, sembuh dengan izin Allah dengan berkat ayat Al-Quran ini. Begitu juga dengan penyakit-penyakit jasmani. Contohnya sakit perut, sakit gigi, ada ubat-ubat dia yang mana kita boleh menggunakan ayat Al-Quran ini, maka ianya berkesan. Ini terbukti kalau kita jumpa dengan mana-mana pengamal perubatan Islam, sememangnya terbukti apabila menggunakan ayat Al-Quran untuk merawat penyakit, terbukti dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Macam kita sekarang ni kan, kita berdepan dengan penyakit yang orang kata penyakit pandemik ni, apa istilah dia tu, dia meluas penyakit ni, pandemik, virus COVID-19 ni. Ini sebab antara penyakit lah. Adakah ubat untuk COVID ni? Tentu ada, sebab tidak ada penyakit yang tak dapat diubati, melainkan matilah. Mati itu tak ada ubat. Jadi sebenarnya Al-Quran ini juga boleh menyembuhkan penyakit COVID ini dengan izin Allah. Mungkin sekarang ni kita belum jumpa lagi, kan? Mungkin belum lagi sampai masa lagi Allah izinkan COVID ini dapat disembuhkan dengan beberapa cara, kan? Tapi ada kaedah-kaedah yang telah Allah ilhamkan pada para doktor kita. Tapi yang pastinya Al-Quran ini dapat menyembuhkan segala penyakit, dan macam-macam penyakit yang kalau kita hadapi, insya-Allah ada kesembuhan apabila kita menggunakan Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
Dan dalam ayat yang lain juga ada disebutkan, di antaranya dalam surah Yunus ayat 57, di mana Allah berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang pada kamu satu nasihat, mau'izah, peringatan, min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa shifa', dan penyembuh, iaitu Al-Quran ini, lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit rohani, penyakit dalam hati. Kadang kita ada sakit apa ni, dengki, apa lagi penyakit hati, macam-macam lah penyakit hati. Maka rawatlah dengan Al-Quran, insya-Allah akan sembuh dengan izin Allah. Percayalah dan cubalah, insya-Allah. Dalam Al-Quran, di antaranya lah yang boleh saya sebutkan, di antaranya surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah, kalau kita nak supaya Allah bukakan, terangkan pintu hati kita kan, kadang-kadang anak kita nak belajar, supaya Allah bagi penerang hati dalam hati itu, Allah bagi terang dalam hati itu, supaya mudah belajar, mudah faham apa yang belajar. Banyakkan baca surah Al-Insyirah ni, surah Alam Nashrah. Biasa kita bagi surah Alam Nashrah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baca sampai habis. Baca 3 kali, letakkan tangan pada dada. Ini yang saya amalkan berdasarkan apa yang saya belajar dengan ayah saya sendiri. Dan banyak lagi surah-surah dalam Al-Quran yang boleh kita amalkan. Di antaranya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini dikatakan sebagai ayat 1000 tak silap saya. Maknanya pakailah untuk sakit apa sekalipun, ambil air, baca surah Al-Fatihah dan tiupkan, kemudian minum ataupun sapu pada tempat yang kena penyakit. Dan tuan-tuan, banyak lagi kaedah-kaedah perubatan Islam yang mana mengguna pakai ayat Al-Quran ini, yang boleh kita belajar, yang boleh kita dapatkan daripada orang-orang yang berpengalaman dalam bidang perubatan Islam ini. Ini antara kelebihan Al-Quran, menjadi penyembuh bagi segala penyakit, baik rohani dan juga jasmani. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kelebihan yang kelima bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ini, kelebihan yang kelima, Allah akan turunkan ketenangan pada orang-orang yang baca Al-Quran ini. Sakinah, bukan sakinah orang yang nama Sakinah, maksudnya sakinah, ketenangan Allah turunkan pada orang-orang yang membaca Al-Quran. Belum pernah lagi dalam sejarah orang yang baca Al-Quran jadi gila, belum pernah. Tapi yang ada dalam sejarah, orang gila boleh jadi baik dengan sebab Al-Quran. Itu yang ada. Sebab pernah terjadi di hospital gila. Ini saya dapat daripada inilah, dah lama dah cerita ni. Masa tu ada pesakit ni lah, pesakit ni dia dah meracau, dia dah gila lah. Akhirnya doktor datang untuk bagi ubat dan sebagainya, tak jadi. Mungkin dia punya gila tu kuat, jadi dah tak jadi. Akhirnya panggil satu orang ustaz untuk ruqyahkan pada pesakit tadi. Tahu apa ustaz ni buat? Ustaz ni bacakan Al-Quran, pasang di hospital ada mikrofon, jadi ada speaker. Jadi bila dia bacakan pada mikrofon tu, jadi boleh dengar lah satu hospital tu. Dengan sendirinya yang sakit gila ni tadi boleh duduk diam dengan izin Allah. Bayangkan, tadi dia dah mengacau, tapi dengan asbab bacaan Al-Quran ini, kalam Allah ini, bila diperdengarkan, bila dibacakan, dengan sendirinya orang yang sakit gila tadi, dia boleh duduk diam, dia boleh baguslah kan, jadi elok pula. Masya Allah, dengan berkat Al-Quran Allah turunkan ketenangan, jadi tenang pula. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu pada orang yang tak betul, pada orang yang gila boleh turun ketenangan. Ini kita sihat, kita ni berakal kan, apatah lagi lah kan, kalau kita baca Al-Quran lagi mudahlah untuk kita mendapat ketenangan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis daripada Barra
dan daripada Azib radhiyallahu anhu telah berkata, satu hari seorang lelaki dia baca surah Al-Kahfi, dan di sisinya tu ada seekor kuda yang diikat dengan 2 tali. Lalu awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir, kemudian kudanya mula menjauhinya. Apabila menjelang pagi, beliau pergi jumpa Nabi SAW dan cerita peristiwa tersebut. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, itulah sakinah, yakni ketenangan yang turun disebabkan engkau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang disebutkan di mana seorang lelaki ni dia baca surah Al-Kahfi, baca Quran surah Al-Kahfi. Lepas tu dekat sebelah ada kuda, diikatlah kuda dia tu. Lepas tu dalam pada dia baca Al-Quran itu, awan menaungi dia. Lepas tu kuda dia pula tadi daripada sebelah, kuda dia duduk jauh sikit. Tuan-tuan, kalau duduk sebelah kuda, kuda ni ada bunyi kadang-kadang, dia ada bunyi. Biasalah binatang kan. Tapi dengan sebab Al-Quran yang dibaca tadi, kuda ni ambil space, ambil jarak. Bukan jarak sebab COVID, tak. Tapi ambil jarak sebab nak bagi satu ruang pada kita, menunjukkan Allah bagi ruang pada orang yang baca Quran ni supaya dia ada satu suasana yang tenang apabila dia membaca Al-Quran. Inilah tenangan yang Allah turunkan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Tuan-tuan, kita di rumah sekarang ni, kadang-kadang kita berdepan dengan kerenah isteri ataupun kerenah suami kan, panas baran. Kadang ada isteri tu yang tak dengar cakap, ataupun anak-anak kan, anak-anak lagi. Jadi bila berdepan semua ni, apa solusi dia? Supaya kembali tenang balik? Tuan-tuan, gunalah Al-Quran ini, bacalah Al-Quran ini, insya-Allah akan turun ketenangan. Cubalah. Kalau belum cuba, macam mana nak tahu? Cubalah, kerana telah terbukti sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, dan juga telah terbukti dalam kisah-kisah yang banyak orang telah kongsikan, yang mungkin kita boleh cari sendiri, boleh jumpa sendiri. Bahkan di kalangan kita sendiri pun dah ada pengalaman tu. Mungkin kita sendirilah, tuan-tuan yang menonton ni, yang rajin baca Al-Quran, tuan-tuan sendiri pun dah rasa berapa tenangnya kalau kita rajin baca Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah di antara kelebihan yang kita boleh rasa sejak kita di dunia ni lagi, apabila kita berdamping dengan Al-Quran ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya yang keenam, orang yang membaca Al-Quran mendapat penghormatan daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Kerana dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi SAW menghimpunkan antara 2 lelaki masa itu terbunuh dalam peperangan Uhud. Lepas tu baginda bersabda, yang mana satu antara 2 ni yang paling kuat berpegang dengan Al-Quran? Maka apabila ditunjukkan pada salah seorang daripada kedua ni tadi, maka yang paling kuat berpegang dengan Al-Quran inilah yang mula-mula dimasukkan ke dalam liang lahat. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini memberitahu kepada kita, dalam peristiwa peperangan Uhud, ramai para hafiz Al-Quran terbunuh masa itu. Jadi adalah campur-campur, ada yang bukan hafiz Quran juga. Dan di kalangan hafiz Quran ni juga ada yang kata level yang tinggi juga, yang betul-betul kata rajin membaca, rajin mengulang Quran. Jadi masa tu ada 2 jenazah sahabat yang meninggal masa tu nak dikebumikan. Nabi tanya pada sahabat-sahabat yang ada ketika tu, antara 2 ni siapa yang paling kuat, tuan-tuan? Bukannya yang kata yang baca biasa-biasa, tak ada, ni paling kuat. Siapa yang paling kuat berpegang dengan Al-Quran ini? Jadi adalah seorang antara 2 tu, seorang tu dia paling kuat. Lalu Nabi SAW bagi penghormatan, tuan-tuan. Penghormatan biasa kalau macam kita lah kan, manusia ni,
Tak kisah dia seorang polis ataupun dia seorang bomber ataupun kita sendirilah manusia biasa ni kan. Tapi kita biasa kita nampak orang-orang yang macam yang berpangkat polis, anggota bomber, biasa kalau dia orang meninggal dunia akan ada macam satu acara macam menghormati jenazah ni. Dia macam inilah, dia akan ada pembarisan dia apa semualah sebagai tanda hormat kerana perginya seorang prajurit, perwira dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang kuat berpegang dengan Al-Quran ini Nabi SAW sendiri memberikan penghormatan sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis ini, di mana apabila dua orang sahabat tadi, salah seorangnya kuat berpegang dengan Al-Quran, maka yang kuat berpegang dengan Al-Quran ini Nabi SAW bagi penghormatan, dia dulu masuk dalam liang lahat, kemudian barulah yang seorang lagi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah antara kelebihan orang-orang yang berdamping dengan Al-Quran, orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, selalu baca Al-Quran dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itu kelebihan yang boleh dirasa masa di dunia lagi. Kelebihan masa di akhirat, tuan-tuan, saya belum sebutkan lagi kelebihan semasa di akhirat. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran ini, yang pertama kelebihan dia di akhirat, besok kita akan dapat rasa Al-Quran menjadi syafaat di hari akhirat. Syafaat bagi orang yang membaca Al-Quran. Kerana Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari akhirat, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut benda ni, orang yang membaca Al-Quran, Nabi kata pertama sekali, bacalah Al-Quran. Nabi suruh bacalah Al-Quran. Bukan Nabi kata kalau boleh bacalah, tak ada. Nabi kata bacalah Al-Quran. Sebab kalimah iqra'u tu menunjukkan satu kata perintah. Nabi suruh. Supaya apa? Supaya kita ni dapat peluang akhirat besok, dapat syafaat Al-Quran ini. Sebab itulah Nabi memulakan hadis ini dengan kata perintah, suruhan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, kerana besok nanti dia jadi syafaat bagi orang yang baca dia. Tuan-tuan, ini kelebihan besar ni tuan-tuan. Di akhirat besok digambarkan sebagai waktu huru-hara. Di akhirat besok, di mana kita ni nafsi-nafsi, kita fikir diri kita, tak fikir orang lain. Bahkan anak isteri kita pun kita tak fikir dah. Kita fikir diri kita je. Tuan-tuan, masa tu kita sangat mengharapkan adanya pertolongan. Sebab kita tahu kita punya tahap kita setakat mana. Kita tahu kita punya pahala tu banyak mana kita dah buat. Kita tahu kita ni adalah siapa, kan? Kita yang tahu. Sebab tu kita sangat memerlukan adanya syafaat besok di hari akhirat. Orang-orang yang baca Al-Quran, Allah akan jamin bagi dia syafaat sebagaimana Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kelebihan yang kedua bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ini, Al-Quran akan membela, mempertahankan orang yang bacanya di hari akhirat. Tadi jadi syafaat, ini mempertahankan pula. Syafaat ni dia lebih kurang macam kata jaminan lah, jaminan. Terus dapat skip lah, dapat skip terus masuk syurga, lebih kurang macam tu. Macam yang kedua ni kelebihan sebagai pembela, mempertahankan. Boleh kata sebagai macam peguam kita besok. Al-Quran yang akan membela kita besok dekat akhirat. Akan melalui proses apa? Proses perhitungan amal. Masa perhitungan amal yang akan bercakap masa tu apa? Mulut, tangan, kaki. Tapi kita ni
kita tak boleh nak bercakap masa tu. Yang boleh bercakap adalah anggota tubuh badan kita. Kerana dialah saksi kita masa kita kat dunia ni, apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, apa yang kita buatlah setiap hari. Tuan-tuan, orang yang baca Al-Quran, Quran akan bela dia, Quran akan jadi peguam dia besok di akhirat. Kerana Nabi SAW bersabda, di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran. Al-Quran yang akan datang, tak tahulah dalam rupa bentuk macam mana. Dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua surah ini akan menghujah, yakni mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kelebihan orang yang baca Quran ini, tengok Quran ini, dia akan membela, pertahankan kita besok. Kita besok di akhirat, kawan kita pun tak berani nak pertahankan kita. Usah kata akhirat lah, dekat dunia pun belum tentu lagi ada orang-orang yang boleh nak pertahankan kita bila kita dalam kesusahan. Contohlah kan, kalau kita didakwa di mahkamah, masa tu kawan-kawan lari kan, saudara mara semua pergi, tak ada pertolongan. Itu dekat dunia. Dekat dunia lagi, yang kata dunia ni kita masih lagi boleh, yang kata kau tim pun tak boleh benda tu. Tapi orang yang baca Al-Quran, akhirat besok Al-Quran akan jadi defend dia, akan pertahankan dia, akan membela dia, akan jadi peguam bagi dia yang selalu membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sekarang dah pukul apa ni? 2.26. Tadi pun kita mula lambat, jadi kita pun habis lambat lah. Orang kata nak bagi fair, bagi adil. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jadi kepada yang baru menonton live kita ni, saya ucap terima kasih, dan share kepada rakan-rakan yang lain supaya yang lain pun dapat manfaat. Kita mungkin tak dapat nak bercakap di depan, tapi kita mampu berusaha dengan hujung jari. Usahakanlah, kerana apa yang kita usahakan itu ada pahala di sisi Allah. Innallaha la yudhi'u ajral mu'min. Allah tak sia-siakan pahala orang beriman. Dan disebutkan juga apa? Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah ni sangat halus. Lagi halus daripada hujung jari kita ni. Hujung jari kita ni besar lagi. Zarah tu lagi halus. Kalau nak tengok tu kena tengok guna mikroskop. Saya belajar juga sains dulu. Mikroskop baru boleh nampak. Itu pun kena berapa kali zoom baru boleh nampak zarah, misqala zarrah ni. Wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walau sebesar zarah, besok Allah akan tunjuk juga. Allah akan kata perlihatkan juga. Ada pahala dia. Dan Allah tak akan sia-siakan pahala orang beriman. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Jadi tuan-tuan, share lah video ni, ataupun video-video yang kita buat selama hari ni kan, ada manfaat, sharekan, supaya apa? Kita dapat pahala. Memanglah orang lain akan dapat manfaat. Kita ni, kita buat ni untuk kita juga. Kita dapat pahala. Allah akan bagi, insya-Allah. Puan-puan rahmati Allah sekalian. Terusnya kelebihan yang ketiga yang akan kita dapat besok di akhirat, disebabkan kita banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, pahala yang berlipat ganda. Dekat akhirat besok kita akan dapat, kita akan nampak. Orang yang baca Al-Quran ini, Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu daripada Al-Quran ini, maka dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan, ganjaran dia 10. Bi asyri amsalihha, 10 lagi kebaikan. Lepas tu Nabi kata, Nabi sambung lagi, wala aqulu alif lam mim harfun. Tak kata alif lam mim tu satu huruf. Alif lam mim dalam surah Baqarah kan, alif lam mim tu satu huruf. Tak. Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tuan-tuan kira lah sendiri ada berapa huruf dalam Quran. Tak usah cari surah Baqarah yang surah terpanjang ni. Carilah surah yang terpendek, surah Inna a'tainakal kautsar.
Ada berapa huruf dalam tu? Surah Al-Fatihah aja ada berapa? 100 lebih huruf. Kalikan dengan 10, 1,300 lebih pahala. Itu kalau baca surah Al-Fatihah sekali baca. Kita satu hari berapa kali baca surah Al-Fatihah kan? Dalam solat aja ada berapa kali? Kalau dalam luar waktu solat pun ada lagi. Jadi kalau kira-kira tu, masya-Allah, besok dekat akhirat kita jadi orang kaya tu. Jadi kaya. Sekarang ni kita tak rasa. Sebab apa? Sebab pahala tu Allah simpan. Pahala tu Allah simpan dalam tabung dekat akhirat. Besok sampai dekat akhirat nanti, kita barulah nampak betapa besarnya fadilat, kelebihan orang-orang yang baca Al-Quran, kelebihan kita baca Al-Quran, pahala yang berlipat kali ganda. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kemudian kelebihan yang keempat yang kita akan rasa besok dekat akhirat, tuan-tuan, Allah upgrade kita punya kedudukan kita besok. Allah upgrade dengan sebab Quran ni. Allah upgrade, naik ke satu tahap VVIP class. Yang kita tahu ada VIP dan VVIP. VIP maksudnya very important person. Tapi kalau VVIP dia lagi tinggi. Very very important person. Maknanya sangat-sangat, orang kata, orang penting lah. Sangat-sangat orang penting. Orang yang sangat-sangat penting. Orang yang berdamping dengan Al-Quran ini, dekat akhirat besok Allah upgrade kedudukan. Kerana Nabi SAW menyebutkan, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, yang al-mahiru bil Quran, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran ini, ma'as safaratil kiramil bararah, besok dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Tuan-tuan, orang yang mahir dengan Al-Quran ini, orang yang mahir baca Al-Quran, tahu selok-belok Al-Quran ini, tajwid dia, segi bacaan dia, kemudian ada lagu lagi, kemudian dia faham isi kandungan Al-Quran ni, mahir baca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, besok nanti dia akan bersama dengan para malaikat mulia lagi berbakti. Tuan-tuan, besok dekat akhirat punya ramai manusia ni, pada zaman Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, agak berapa bilion, bukan bilion lagi, trilion kali berganda-ganda lah. Dia dah tak jadi trilion lagi, tak tahulah yin bunyi dia. Sebab terlalu ramai kan. Kita yang hari ni aja ada tak pasti beratus juta manusia atau mungkin bilion manusia yang ada di muka bumi, yang ada sekarang ni. Belum campur yang dah mati dulu. Kalau campur, ingat berapa banyak tu. Tapi orang yang berdamping dengan Al-Quran, bahkan dia mahir baca Al-Quran ini, kedudukan dia besok Allah upgrade kedudukan, naik VVIP class. Kalau kita naik kapal terbang, dapat duduk seat apa tu, business class. Rasanya kan main ni kan, boleh lepas kaki ke depan, kepala boleh sandar ke belakang. Tak terasa kan. Tuan-tuan, orang mahir baca Al-Quran, besok kedudukan dia bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dekat mana tuan-tuan? Tu depan sekali, saf depan. Yang lain semua kat belakang. Kita besok akan bersama-sama dengan malaikat ke depan. Bayangkan kita ni Allah muliakan besok ke akhirat. Allah upgrade kedudukan kita, naik tahap VVIP class. Biasa kalau majlis-majlis kan, majlis kerajaan, biasa orang-orang pembesar je yang akan duduk depan. Kita ni faham lah, duduk belakang lah kan, sebab kita orang biasa. Jadi itulah keadaan di dunia. Tapi besok di akhirat, kita juga berpeluang untuk dapat rasakan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mahir sendiri baca Al-Quran ini. Kerana Nabi SAW sebut al-mahir Al-Quran, orang yang mahir dengan Al-Quran ini, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, seterusnya kelebihan yang kelima. Kelebihan yang kelima
orang-orang yang membaca Al-Quran ini diumpamakan sebagai buah yang harum dan sedap rasanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan keindahan orang yang baca Al-Quran ini. Diumpamakan sebagai buah yang harum dan sedap rasanya. Indahnya orang yang baca Al-Quran. Kita tengok pun rasa macam sedap mata memandang. Dengar dia baca, lagilah sejuk hati. Seolah macam itulah Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis yang bermaksud orang mukmin yang baca Al-Quran umpama macam buah utrujah. Utrujah ni dia macam limau besar. Dia wangi, lepas tu manis, bau dia wangi dan rasa dia sedap. Ini orang beriman yang baca Al-Quran, umpama dia macam buah yang bau dia wangi, rasa dia sedap. Maknanya nikmat lah kan. Memang nikmat. Kalau kita dengar orang baca Quran kan, kita rasa sejuk hati. Tambah-tambah kalau bacaan dia bagus, tajwid dia kemas kan. Kalau tajwid dia tunggal langgang, mungkin terasa sakit hati juga tu. Tajwid dia kemas, lepas tu suara pula baik kan. Terasa Masya Allah, tenang, sedap aja. Soalan macam tu diumpamakan. Kemudian sambung lagi dalam hadis tadi, orang mukmin yang tak baca Al-Quran. Ni baca Al-Quran ni yang tak baca Al-Quran. Dia mukmin, dia orang beriman, tapi dia tak baca Al-Quran. Dia ada ibarat dia. Kata orang mukmin yang tak baca Al-Quran, dia macam buah tamar, buah kurma. Tak ada bau tapi rasa manis. Kurma yang kita makan selepas buka puasa, sebelum buka puasa batal. Kita makan bila masuk waktu berbuka tu, cuba bau. Memang tak ada bau kurma ni, tapi rasa dia sedap, rasa dia manis. Inilah diibaratkan orang yang beriman tapi tak baca Al-Quran. Tuan-tuan, kita nak letak diri kita dekat mana? Kita nak letak diri kita dekat mana? Yang harum, daripada jauh boleh bau ke? Ataupun yang tak ada bau apa-apa, orang pun tak sedar, tak perasan kewujudan kita? Mestilah kita nak yang harum tu kan. Daripada jauh boleh bau, datang rasa pula manis, sedap. Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi sebut juga dalam hadis ini tadi, orang yang munafik tadi orang beriman baca Quran ni, lepas tu orang beriman tak baca Al-Quran. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik yang baca Al-Quran, dia munafik tapi dia baca Al-Quran. Umpama dia macam raihanah. Raihanah ni sejenis pokok, ayah saya ada tanam dekat rumah. Raihanah ni sejenis pokok, memang wangi, bau memang wangi, tapi rasa dia memang pahit. Memang pahit rasa dia, tuan-tuan. Wah, bau dia Masya Allah cukup wangi, daripada jauh boleh bau, tapi rasa dia pahit. Ini umpamanya orang yang munafik yang baca Al-Quran, tetap juga ada kelebihan dia, walaupun dia orang munafik, tapi dengan sebab dia rajin baca Al-Quran, dia membaca Al-Quran itu, maka kelebihan untuk dia diumpamakan sebagai raihanah ini tadi. Bau wangi tapi rasa dia pahit. Tetap ada kelebihan, tuan-tuan, dengan sebab berdamping dengan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW sebut juga dalam hadis ini, orang munafik yang tak baca Al-Quran seperti buah labu yang tak ada bau dan rasanya pahit. Maknanya tak ada apa-apa manfaat lah. Dah lah tak ada bau, lepas tu rasa pula pahit kan. Maknanya tak ada manfaat lah. Orang-orang yang munafik tak baca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini hadis yang disebutkan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah beberapa kelebihan. Sebenarnya kalau nak dihitung, banyak sangat kelebihan orang yang mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran ini. Sangat banyak kelebihan, tak terhitung. Kenapa? Kerana apa yang kita mampu capai, yang kita mampu dapat, itu adalah kita punya kemampuan kita sebagai seorang manusia. Akan tetapi ilmu Allah ini jauh lebih daripada itu. Ilmu pengetahuan Allah di sisi Allah jauh lebih daripada itu. Sebab itulah saya sebutkan ini adalah antara kelebihan. Kalau ikutkan, banyak lagi kelebihan yang kita tak tahu, tapi Allah lebih tahu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sekadar itu saja. Dan sebagai penutup,
saya mensarankan kepada semua, terutamanya sahabat-sahabat di luar sana dan juga diri saya sendirilah, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran ini dia ada jaminan dunia dan akhirat. Dia ada jaminan dunia dan akhirat. Percaya, amallah Al-Quran ini, bacalah, jangan tinggalkan Al-Quran. Baca, walaupun sikit tak apalah, bacalah, tetap baca. Kadang-kadang kita tak mampu baca banyak, jangan, kalau tak mampu baca banyak, jangan tinggal semua. Dia ada satu ibarat itu, kalau tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Baca juga sikit, tak apa, yang penting kita istiqamah, ada baca juga Al-Quran ini. Jangan tinggal terus, sebab Al-Quran ini ada jaminan untuk kita masa kita hidup dekat dunia lagi, sehinggalah besok kita di akhirat yang tak ada siapa yang nak tolong kita. Macam sekarang ni ada juga adik-beradik boleh tolong kalau susah apa semua kan, tapi besok ke akhirat tak tahu siapa boleh tolong. Tapi inilah Al-Quran ini besok jadi jaminan kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya tutup dengan sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, hati manusia akan berkarat seperti besi yang dikaratkan oleh air. Lalu apakah cara untuk menjadikan hati bersinar semula? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan banyak mengingati mati dan membaca Al-Quran. Tuan, yang pertama banyakkan ingat mati, dan yang kedua tentulah dengan banyaknya membaca Al-Quran. Sebagaimana apa yang Nabi sebut tadi, hati ni, hati manusia ni, dia boleh berkarat macam mana besi. Apabila besi ni kena air, dia boleh berkarat. Macam tu juga hati dia, ada masa dia akan berkarat. Jadi cucilah hati itu. Cuci hati itu dengan dua cara tadi. Yang pertama, banyak ingat mati, dan yang kedua, banyakkan baca Al-Quran. Tuan-tuan, oleh itu teruskanlah membaca Al-Quran. Percayalah, sangat banyak fadilat orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, apatah lagi mengamalkan dan mentadabbur Al-Quran, isi kandungan Al-Quran ini. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah tempatkan kita besok di kalangan ahli Quran, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, saya mohon maaf kepada petang ini kerana mengambil masa yang panjang. Jadi saya mohon maaf pada tuan-tuan semua, dan saya mohon maaf sekali lagi sekiranya terdapat ada tutur kata saya yang mengguris hati tuan-tuan. Saya mohon maaf. Moga-moga Allah terima amal ibadah kita, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.